Dan sekarang saya di sini, saya minta izin untuk bercakap terlebih dahulu kerana saya ada 2 lagi tempat dan biasanya pengantin tak boleh cakap lama-lama. Ya. Tetapi saya datang sini ingin bertemu sendiri dengan pengundi-pengundi jalan F dan H. Secara jujur saya katakan daerah mengundi ini saya kalah dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan ianya menyumbang kepada kekalahan saya di dalam Parlimen Gombak. Tetapi saya tidak pernah menyesal. Saya redha. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada hikmahnya untuk kita melakukan muhasabah. Dan hari ini saya sudah bersedia untuk maju ke hadapan, membantu rakyat dan memajukan negeri Selangor insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini bukanlah seperti pilihan raya negeri yang biasa. Saya percaya penduduk di Taman Melawati ini bukan saja orang Melayu, Cina dan India. Adalah kalangan T20 ataupun M40 yang mempunyai pendedahan kepada pelbagai maklumat. Dan maklumat-maklumat ini penting untuk kita membuat keputusan. Kerana pada hari ini, kita sedia maklum, negara dan negeri kita sedang menghadapi satu keadaan yang amat sukar. Dan bagi menyelesaikan krisis yang berlaku hari ini, kita memerlukan kepimpinan yang kuat. Kita perlukan kepimpinan yang jujur. Kita perlukan kepimpinan yang honest. Kita perlukan kepimpinan yang ada vision untuk menyelamatkan rakyat dalam negara ini. InsyaAllah. Malangnya apa yang berlaku pada hari ini, kita sedia maklum. Kepimpinan yang ada di Putrajaya tidak jujur, tidak serius. Saya berani nyatakan perkara ini secara terbuka kerana semakin hari keadaan semakin sukar dan semakin hari pembohongan demi pembohongan sedang dipamerkan dengan secara terbuka. Kita semua dengar di Parlimen Gombak ketika saya diserang pada tahun yang lalu. Antara perkara yang dicanangkan oleh mereka ialah mereka ingin melawan kleptokrat. Mereka ingin melawan perasuah. Malahan mereka mencipta lagu yang cukup popular satu ketika dahulu. Hoi ya hoi. Tetapi pokoknya apa berlaku sekarang? Orang yang kita lawan, malahan rakyat diheret ke jalan raya, membuat demonstrasi melawan kleptokrat, melawan perasuah. Hari ini sudah menjadi kawan. Bukan saja menjadi kawan, tapi angkat sebagai pemimpin nombor 2 dalam negara. Saya ingin bertanya dengan orang Taman Melawati. Di mana maruah kita? Maruah kita sebagai rakyat Malaysia. Apabila seluruh dunia hari ini melihat kepimpinan di atas sedang bergelumang dengan 47 pertuduhan. Tetapi masih berada di tampuk kekuasaan. Yang menyebabkan pelabur-pelabur asing sudah hilang kepercayaan. Trust deficit hari ini semakin melebar. Menyebabkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara hari ini di peringkat negara merudum 52% dan di peringkat negeri Selangor sudah jatuh ke takuk nombor 3. Jangan salahkan saya. Statistik ini dibentangkan oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia. Dan sekali lagi saya percaya orang Taman Melawati cukup bijaksana untuk meneliti laporan-laporan yang telah pun dibentangkan.
secara terang mengatakan wilayah persekutuan mencatatkan 22 bilion, negeri Johor 11 bilion dan Selangor hanya 7 bilion sahaja. Kalau Selangor 7 bilion untuk satu kuartal, maka untuk tahun 2023 ini kita ada 4 kuartal. Maknanya paling tinggi Selangor boleh mencatatkan hanya lebih kurang 28 bilion ringgit sahaja. Sedangkan negeri Kedah, Datuk Seri Sanusi yang diserang, yang difitnah, yang dikatakan tidak pandai mengurus dan mentadbir negeri, Sanusi mencatatkan pada tahun 2021 68 bilion ringgit yang tertinggi yang pernah dicatatkan oleh negeri Kedah. Maka kesannya kepada negeri yang mencatatkan pelaburan yang tinggi, anak-anak di negeri berkenaan akan mendapat pekerjaan yang baik dan berkualiti. Saya tidak mahu anak Gombak, anak Ulu Kelang, anak Selangor ini menjadi buruh kasar. We have the capacities. Kita ada capabilities. Kita ada bakat. Kita ada kemahiran. Bagaimana mungkin mereka boleh dapat pekerjaan yang berkualiti kalau tidak ada major big companies datang ke Selangor untuk melabur. Yang berlaku hari ini sebaliknya. Tetapi kalau Kedah, anak Kedah kalau dulu terpaksa pergi ke Pulau Pinang untuk mencari pekerjaan. Anak Kedah terpaksa datang ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Hari ini anak Kedah boleh kekal di Kedah, duduk dengan keluarga mereka, dapat gaji yang lumayan, tidak perlu berhijrah ke negeri lain. Inilah cita-cita saya di negeri Selangor. Sekiranya diizinkan kita menang di peringkat negeri, kita akan bawa pelabur-pelabur yang besar datang ke negeri Selangor dan kita berjanji insya-Allah kita akan create 100,000 pekerjaan yang berkualiti untuk anak-anak di negeri Selangor ini insya-Allah. Persoalannya apakah kita mampu? Saya dengan penuh keyakinan kita mampu. Tahun lepas saja tuan-tuan, when I was in MITI, saya telah berjaya bawa AWS, Amazon Web Services, ke negeri Selangor. Saya pergi ke ibu pejabat Amazon di Amerika Syarikat, di San Francisco. Saya duduk dan bincang dengan mereka, try to convince and persuade them to come and invest in Selangor. Akhirnya mereka setuju, walaupun Amiruddin menjadi menteri besar. I got nothing personal against any leaders. My interest is to create jobs. And I did it. AWS came into Selangor last year dengan jumlah pelaburan 25 bilion ringgit untuk tempoh 15 tahun. Maka persoalannya sekarang, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya saya telah umumkan sebahagiannya. Semalam saya telah duduk dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bincang, esok kita akan umumkan our manifesto. Kita punya tawaran kepada rakyat Selangor. Itu hanya satu. Kita sedia maklum, saya pernah ada pengalaman di negeri Selangor. Dan program inisiatif kita memang prihatin dan peduli rakyat. Tuan-tuan dulu pernah mendapat air percuma. Seluruh Selangor. Betul setiap rumah dapat 20 meter padu. Untuk saya beri kepada semua rakyat Selangor, it cost me 184 million ringgit. Untuk bagi air percuma kepada hampir 6 juta rakyat Selangor. Hari ini program itu telah pun dijajarkan semula, telah dikecilkan, kononnya hanya B40, tetapi mereka tidak faham, sekarang tidak ada lagi B40, it has been expanded to B60 ataupun B70, sebab itu ramai rakyat Selangor yang tidak lagi mendapat program air percuma dan sebahagiannya adalah di Taman Melawati.
Maka semalam kita setuju sekiranya Perikatan Nasional diberikan mandat baru pada 12 Ogos, insya-Allah kita akan berikan air percuma kepada rakyat Selangor, bukan saja B40. Semalam kita teliti mereka yang berpendapatan 15,000 ke bawah akan tetap mendapat air percuma untuk keluarga mereka, insya-Allah. Kemudian kita sedia maklum ada skim mesra usia emas. Bukan saja untuk orang Melayu, orang Cina, orang India. Kalau ada family members yang meninggal dunia, kita bagi 2,500. Sekali lagi, program ini sudah dihapuskan. Insya-Allah, kita akan revisit, reintroduce, rakyat Selangor akan dapat semula skim mesra usia emas RM2,500. Yang ketiga, kita ada KIS, Kasih Ibu Smart Selangor. Bagaimana kita empower the women. Mereka mengurus keuangan di rumah. Mereka lebih faham bagaimana kos sara hidup sekarang. Harga barang di pasar mahal, supermarket mahal. Yang sekarang tidak ada penyelesaian. Harga ringgit sudah meruduk. Ada menteri buat kenyataan, tak apa, ringgit turun, ringgit lemah. Itu bagus untuk negara. I just cannot understand. That statement came from a senior minister who is responsible for the economic matters in this country. Bagaimana mungkin ringgit yang rendah, yang lemah boleh memberi kebaikan kepada rakyat di negara dan di negeri Selangor? Tidak mungkin. Sebab sekarang kita punya import semakin mahal. Saya nak bagi satu contoh saja. Import bahan makanan into Malaysia setiap tahun 70 bilion ringgit. Bukan saja ayam, bukan saja daging lembu, daging kerbau. Kita import bawang, kita import cili, kita import halia, kita import sayur-sayuran, kita import buah-buahan. Pelbagai jenis makanan kita import. 70 bilion setahun. Maka bila ringgit kita lemah, importers kena bayar lebih besar daripada itu. Apakah importers akan absorb semua kos ini? Sudah tentu tidak. Yang berlaku, mereka akan transfer the cost kepada pengguna dan consumer. Sebab itu kaum ibu pergi ke pasar, ikan mahal, sayur mahal, segala-galanya mahal. Ini kesan kepada rakyat di bawah. Sebab itu dulu saya dah beri RM200 sebulan pada semua wanita dalam negeri Selangor, supaya mereka boleh gunakan smart card ini. Pergi supermarket, pergi kedai runcit, beli beras dan sebagainya untuk keluarga, dan tak payah bayar, kerajaan negeri yang bayar. Skim itu sudah tidak ada. Maka kita setuju semalam, sekiranya Perikatan Nasional menang dan membentuk kerajaan, hari ini kita menang. Saya ulang, tapi ini janji yang boleh dilaksanakan. Kita akan beri kepada setiap ketua isi rumah wanita dan juga lelaki kali ini, bukan RM100, bukan RM200, bukan RM300, lebih daripada RM300 yang akan diumumkan malam besok. InsyaAllah. Sebulan. Kalau RM300 sebulan, maknanya setiap tahun wanita kita akan dapat RM3,600. Next, kita nak bina child care center. Kita dapat banyak maklumat. Banyak wanita di Selangor adalah career women. Mereka ada kerja kerana qualification, pengalaman dan sebagainya. Baik untuk negeri supaya mereka juga menjadi sebahagian daripada penyumbang ekonomi negeri Selangor. Malangnya, ramai wanita terpaksa berhenti kerja.
Bukan kerana mereka berkahwin, tetapi setelah berkahwin, dikurniakan cahaya mata, terpaksa menjaga bayi, anak-anak di rumah, mereka terpaksa berhenti kerja, maka potensi wanita Selangor terpaksa berkurangan kerana menjaga anak di rumah. Kalau nak hantar childcare center private, kita dimaklumkan mahal. Mungkin RM400, RM500. Dan kalau bayi lagi mahal kerana memerlukan penjaga yang lebih profesional. Naik sampai RM700. Maka semalam kita telah setuju, insya-Allah kita akan bina 100 childcare center yang baru, yang moden, yang canggih dan ada tenaga pengajar yang profesional. Certified tenaga pengajar bukan saja untuk childcare center tetapi juga for early education untuk anak-anak kita dan diberikan secara percuma. Maka mesej saya kepada wanita Selangor, tak payah berhenti kerja, teruskan kerja, boleh dapat lebih ramai anak, serahkan kepada kerajaan dan Menteri Besar, biar kami jaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam center yang selamat dan sejahtera insya-Allah. Banyak lagi inisiatif yang akan kita umumkan malam besok. Yang penting polisi kita adalah polisi yang progresif, yang inklusif. Bukan saja untuk satu kumpulan, tapi kita nak jaga dan bela semua rakyat di dalam negeri Selangor ini. Sebab Selangor is a microcosm of Malaysia. Selangor bukan macam Kelantan dan Terengganu. Kita ada orang Cina yang ramai. Kita ada orang India yang ramai. Kita juga ada Melayu yang ramai. Kita kena hidup aman dan damai. Sebagai rakyat negeri Selangor, maka tanggungjawab kerajaan untuk memastikan rakyat Selangor ini dapat hidup aman dan damai kerana hanya dengan kepelbagaian, sama ada agama ataupun budaya, sebenarnya itu adalah aset kepada negeri Selangor. Ini kedudukan yang telah kita buat. This is the choice that we made 60 years ago. Where the Chinese, the Indians, the Malays, they decided without any force. Dia buat keputusan untuk hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Mengapa kita harus instigate ataupun timbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat? Itu tidak baik untuk sebuah negara yang pelbagai kaum dan pelbagai agama seperti negeri Selangor dan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya merayulah kepada orang-orang Taman Melawati yang sudah-sudahlah. Saya tidak mau komplain kerana itu adalah hak masing-masing. Tetapi saya percaya sebahagian yang mengundi di sebelah sana pada pilihan raya yang lepas adalah untuk kerana dijanjikan good governance, dijanjikan clean governance. Akhirnya yang dapat pencuri dan perompak dan perasuah. Sehingga kan hari ini orang UMNO sendiri marah. Saya boleh beritahu malam ini dalam pertemuan kita ada ketua-ketua UMNO cawangan dalam perhimpunan pada malam ini. Saya kenal mereka. Mereka juga telah bertemu dengan saya dan mereka nyatakan enough is enough. Kali ini mereka akan menyokong Perikatan Nasional. Kerana kita nak maju ke hadapan. We want to move forward. Ini tidak berlaku di Putrajaya. Yang berlaku hanyalah witch hunting. Yang berlaku kenyataan dan kenyataan but no action. Ya, dia pandai bercakap, dia pandai berbicara. But we need real action. Selesaikan masalah ekonomi rakyat. Selesaikan masalah kos sara hidup. Selesaikan masalah ringgit. Selesaikan masalah keyakinan pelabur-pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Baru Malaysia boleh makmur dan sejahtera untuk rakyat kita. Tetapi dalam keadaan sekarang,
Saya percaya saudara-saudari bersetuju dengan saya. We need a strong and honest leadership. Biarlah kita bermula di negeri Selangor ini. Berilah peluang kepada saya di Ulu Kelang. Saya berjanji, saya berikrar, saya akan buat. I will do my utmost to serve the people in Taman Melawati dan Ulu Kelang. Dan insya-Allah kita angkat Selangor sebagai super smart state. Kita mahu Selangor ini maju. Kita mahu Selangor ini sejahtera. Kita mahu Selangor ini membantu semua rakyat. Melayu, Cina, India. Bantu mereka. Angkat mereka. Dan saya percaya yang mampu lakukan insya-Allah adalah Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Pada 12 Ogos, keluar awal pagi, jangan lambat, sebab hari Sabtu depan, 12 Ogos difahamkan, sebelah petang ada ribut taufan puting beliung. Tak tahulah itu ramalan. Kan kaji cuaca di Malaysia ni kalau buka televisyen, hujan di sana sini. Kita pun tak tahu kat mana. Unlike in the Western countries, you know exactly the location, the time, the kind of weather dan sebagainya. Jadi, keluar awal pagi, pukul 8, bawa IC, malam tu tidur dengan kad pengenalan, simpan elok-elok, pukul 8, pergi ke pusat pembuangan undi, dapat slip. Nombor saya nombor 1. Azmin Ali, Perikatan Nasional, pangkah sebelah itu. Boleh tak boleh? Boleh. Saya merayu berilah sokongan kepada kita dan kita akan buat yang terbaik. InsyaAllah. Kawan-kawan saya, Datuk Ali Biju, Datuk Zuraidah dan juga Saudara Daud Ibrahim akan teruskan memberikan sedikit pandangan mereka. Dan saya berharap kita akan dapat bertemu lagi dalam beberapa hari yang akan datang. But I need to engage more. I need to reach out to the voters in Melawati. Supaya to be fair to them, mereka dapat maklumat yang tepat sebelum mereka membuat keputusan pada 12 Ogos ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.